Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan macam mana kita nak isi predecessor, kita nak isi juga how to input the duration dan juga macam mana kita nak assign resource lah. Alright. So, untuk part kedua ni, yang penting awak kena pastikan task name awak dalam keadaan sequence, di mana sequencing awak boleh juga awak gunakan apa menggunakan BQ ataupun by drawing sendiri pun boleh, ataupun by method of statement pun boleh, ataupun by experience pun boleh. At the end dia kena by sequence supaya awak mudah untuk sambungkan predecessor dan juga successor. Okey, saya sebenarnya dah isi successor punya kolom. Kalau contohlah, kalau saya nak tunjuk daripada mula macam mana saya isi successor. Okey, saya contoh kat sini tanpa ada successor lah. Okay, saya perlu pergi ke resource name, and then saya klik kanan, saya insert kolom seperti biasa, seperti part 1 yang saya tunjuk sebelum ni. Saya type saja successor, and then dia keluar kolom successor. Alright, so kalau boleh perlu letak sebelah-sebelah supaya kita nampak predecessor dan juga successor. Okay, untuk predecessor dan successor, kena faham dulu maksud predecessor, kena faham dulu maksud successor lah. Okay, sebagai contoh, kita ambil satu aktiviti. Aktiviti yang kita ambil adalah aktiviti set office. Alright, bila set office, predecessor bagi set office ataupun kerja sebelum aktiviti sebelum yang perlu ada untuk set office adalah paling dekat adalah set clearing. Sini adalah dia punya predecessor. Ingat sebelum. Selepas adalah post construction ni bukan. Post construction ni adalah yang terakhir. Kita ambil kerja tanah. Post construction pula ataupun successor bagi site office adalah kerja tanah bagi blok A sebagai contoh. Okey, kena faham apa maksud predecessor dan juga successor. Okey. So seterusnya, macam mana kita nak insert predecessor dan juga successor bagi aktiviti ini. Alright, untuk predecessor, kita nak isi dia dengan cara contoh. Kita nak linkkan antara aktiviti initial dan juga letter of what. Ada dua aktiviti iaitu aktiviti initial dan juga letter of what. Okey, dekat kolom predecessor, awak perlu tulis apa? So, perlu tulis ID dekat sini. ID number kat sini. Mana ID number? Okey, dekat sini lah. Jangan tulis number WBS. Jangan tulis number ni. Tulis number ID dekat sini. Sebagai contoh, initial ID dia 4. Letter of what ID dia 2. Okey, initial adalah aktiviti predecessor dia. ID nombor apa? ID nombor 2, iaitu letter of what kita nak sambungkan. Alright. So kat sini automatically successor dia akan number 4 dekat letter of what sebagai contoh. Okay. Seterusnya adalah sebagai contoh kita nak isi lagi satu cara. Lagi satu cara selain kita tulis, kita boleh juga buat dengan kita apa dipanggil, kita isi by linkkan saja. Macam mana kita nak linkkan saja antara dua ni? Okay, contohlah kita ada letter of order initial, kita ada kalau perasan dekat sini, dekat kawasan task, awak pergi kat task, and then satu part iaitu ada gambar chain kat sini, ataupun saya panggil button ataupun icon link. Kita nak linkkan aktiviti tersebut. Macam mana kita nak linkkan antara dua aktiviti? Dengan cara kita pergi dekat letter of what, control, initial, baru kita tekan link. So dia boleh linkkan. Nampak ada tulis dah predecessor dan successor. Jangan awak buat, okay, tadi saya klik letter of what baru initial kan. Kalau contoh awak terbalikkan, contoh awak initial, control. Okay, saya padam dulu kat sini. Saya padam dulu untuk bagi awak nampak. Okay, so contoh, saya tekan initial, control, and then letter of what. Baru tekan link. Awak perasan tak? Dia terbalik. Perasan tak? Kalau awak perasan, dia terbalik kat sini. So, kalau nak link ni kena hati-hatilah sikit. Lepas tu saya suka dengan tulis nombor. Kena pastikan betul-betul lah. So, macam mana kita nak pastikan dia betul? Pastikan masa kita klik, kita nak control kan. Kita klik yang pertama tu, itu adalah kita punya predecessor yang awal. Contoh, kita nak linkkan predecessor dengan initial. Letter of what, predecessor pula. Ataupun, ialah predecessor dia letter of what. Dan juga kita nak linkkan dengan initial. So, control, initial. Dan kita tekan link sahaja. So, dia akan automatically link. Alright. So, seterusnya adalah aktiviti. Okay.
Sebelum tu, sebelum saya terlupa, untuk predecessor ada beberapa types of predecessor yang kita tahu. Antaranya adalah start to start, start to finish, finish to start dan juga finish to finish. Apakah keempat-empat ni? So dia adalah kita nak start aktiviti tu macam mana. Jadi sebagai contoh dekat sini, kalau awak perasan dekat sini, okay, saya kecilkan sikit kecilkan sikit bagi nampak. So sini saya besarkan sikit. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, terlepas jauh pula. Okey, kejap Setelah awak centerkan dekat sini, okey, kalau awak perasan dekat sini bacat ni, yang ni panggil bacat lah ataupun gancat. Awak tengok dekat sini dia bersambung. Bersambung dia adalah contohlah ni adalah letter of word. Kat sini dia punya finish. Dekat sini dia punya start. Bermaksud dia akan bergerak finish to start. Ini yang dipanggil finish. Finish bagi aktiviti letter of word, start bagi aktiviti initial. Kena faham tu. Finish bagi aktiviti letter of word, baru start aktiviti initial. Dipanggil FS. Macam mana kita nak buat? Encik kata tadi SS, finish to finish. Macam mana? So, saya tunjukkan. Sebagai contoh adalah, okay, kita klik pada initial. Okay, kita klik pada initial, klik 2 kali. So, dia akan keluar satu task information dekat sini. So, kita pergi dekat predecessor. Sini ada banyak general, predecessor, resource dan sebagainya. Kita pergi kat predecessor. And then dekat sini, kalau perasan, ada types. Dekat sini ada types. Okay, dekat types ni, awak klik sahaja ke bawah. Okay, sekejap saya nak bagi nampak lah sikit. Okay, awak klik ke bawah. So, contoh. Kalau awak tengok awak perhatikan betul-betul kawasan ini. Awak perhatikan betul kawasan ni. Asalnya finish to start. Bila dia tak tulis number ataupun tak tulis apa-apa kat sini, tulis number saja, dia adalah consideration dia adalah finish to start. Kalau macam mana kita nak tukar start to start? Macam manakah dikatakan start to start? Okay, start to start. Contoh kita tukar. Dan kita klik OK. Kalau perasan, apa maksud start to start? Kat sini dah tulis SS dah. Perasan tadi kan? Kalau tulis number saja, dia hanyalah finish to start. Kalau start to start, kalau perasan, dua-dua bar ni adalah start sekali. Maksudnya, letter of word dengan initial ni dia start sekali. Sebagai contoh. Okay, kalau saya contohlah saya tukar kepada lain. Apa lagi yang ada? Start to start ada, finish to finish. Okay, finish to finish. Saya klik OK. So, perasan, dia finish sekali. Tak kira lah duration dia macam mana, dia akan finish sekali. Contohlah letter of word tak ada masa dia. Kalau contohlah letter of word, masa dia lebih panjang daripada initial. At the end, dia kena finish juga sekali. Itu dia panggil finish to finish. Dan apa lagi yang ada? Okay, dekat sini finish to finish ada. Ataupun start to finish. Okay, kita okay dulu. Boleh? Bermaksud, kalau sini start, sini dah finish. Sebelum startnya letter of word, initial ni dah finish. Dia terbalik. Ni contoh lah. Saya bagi contoh. Tapi tak logik lah. Ni nak tunjuk bahawa predecessor ni pun ada. Sebagai contoh, kita nak bagi dia sebelum start activity letter of word, initial dah finish. Contoh lah kan. Ini contoh. Ini macam projek dapat kemudian ni kan. Initial dah siap dulu, letter of word pun dapat. Ni contoh lah. So, ni contoh kalau kita nak buat SF ataupun start to finish. Okay. So, tapi bila kita letak numbering sahaja, contohlah kita letak numbering sahaja ataupun kita tukar balik dekat sini pun boleh. Kita tak perlu pergi dekat tu pun boleh. So, kita padam saja. Dia akan jadi finish to start balik. Okay. So, faham perasan ada macam warna biru-biru dekat kawasan ni. Biru-biru ni bila kita buat penukaran saja, tak ada masalah. Okay, seterusnya adalah saya nak linkkan antara site office dan juga site clearing. Macam mana saya nak linkkan? Sama juga kaedah tadi, kita boleh by numbering. Contoh, site office, site clearing dia adalah number 6, number 6. Number 6 iaitu, so kita tulis sini number 6. So, ini adalah number 6 dan automatically dia akan jadi number 7. Tapi kena tahu, site clearing sebelum dia adalah initial. So, kita boleh tulis kat sini initial dan number 4. Alright, so dekat sini akan tulis successor. Alright. Seterusnya saya akan lengkapkan dulu dan saya akan terangkan kemudian. Okey, saya telah letak semua predecessor dan juga successor yang saya perlukan.
Sebagai contoh kat sini saya nak linkkan antara kerja tanah sebelum dia adalah set office. So saya linkkan dengan nombor 7. Yang 24, 25, 26, 7 ni saya basikun lah selepas kerja tanah, iaitu structure, arkitek, M&A dan external. Kerja tanah saya tulis 24 sebab biasa kerja tanah dia buat sekali. So saya buat selepas settle kerja tanah dekat blok A, dia terus jalan untuk blok B terus sebab kerja tanah dia sekali jalan. And then saya tulis 30, 31, 32, 33 ni by sequence lah, structure, arkitek dan M&A dan external. Dua testing commissioning ni considerate by dua part. Yang pertama iaitu pada aktiviti 28, di mana aktiviti 28 adalah external works, dan juga 34. Sebenarnya bermaksud 28, 34 ni selepas siap semua ni sebenarnya untuk arkitek, structure, M&A semua ada testing and commissioning. Tapi selepas sampai external work baru kita datang lah, kita buat testing and commissioning untuk semua. Alright, so ini kalau ada dua, pastikan ada koma dekat sini. Pastikan ada koma, aktiviti dia ada koma. Alright, setelah awak considerkan semua ni, kita tak tahu lagi berapa hari duration untuk projek ni. Kalau kita ambil 2 tahun, kena pastikan masa ataupun duration kat sini adalah 2 tahun. Kalau setahun, kena pastikan setahun. Alright, yang ni saya akan terangkan. Sebenarnya kita boleh tambah plus minus dekat sini. Okay, cuma dekat sini saya nak tunjukkan post construction kita letak atas sebabkan contohlah dekat construction ni kita ada banyak blok, ada sampai blok G contoh kan. Kita ada bawah kan. Daripada kita scroll ke bawah, kita boleh naikkan. Contoh lepas testing and commissioning kita ada post construction. So bermaksud kita linkkan antara so daripada testing and commissioning keluar post construction macam ni. So kita tahulah. So kita tengok sampai atas saja, ataupun dengan cara contoh kita nak tahu tarikh kan, dengan mudah dengan tengok bacat kita boleh tambah milestone. Macam nak tambah milestone macam saya cerita sebelum ni, kita klik saja milestone dekat sini kan. Awak tengok kat sini ada milestone ni. Okey, so klik sajalah. So klik saja. Okey, kalau boleh dia bawah daripada session lah, senang sikit awak nak link. Okey, new milestone, awak tulis dah sini apa, ataupun tarikh, boleh juga kat sini kan, tarikh siap projek. Okey, completion project, completion project. Okey, contohlah ini adalah milestone. Okey, bila milestone awak perasan dia akan ada tarikh seperti ini. Tarikh seperti ini. Jangan lupa linkkan pula dengan siapa. So contoh kita nak linkkan selepas post construction. Post construction kita adalah number 21. So sini tulis number 21. Dengan automatically dia akan pergi dekat sini. So dia akan keluar tarikh bila dah siap tu. Kita tak perlulah tengok dekat sini. Tak perlu tengok dekat yang kita tulis task name ni. So kita boleh tengok dekat bacat. Dah tahu tarikh dia bila siap. Yang ni memang 18.1 ni sebab kita tak ada tentukan berapa duration untuk setiap aktiviti. Okey. Dan saya lupa nak pesan lagi satu, kalau awak nak isi, jangan isi pada tulisan bold ni, di mana bold ni adalah summary dia. Bold ni adalah summary dia. So awak tak perlulah isi. Ini adalah summary, ini adalah summary. So awak tak perlu isi untuk predecessor. So hanyalah untuk summary dia saja. Maksudnya dia auto calculate duration dia lah. So awak tak perlu isi. Okey. Okey, seterusnya adalah kita nak sambung dengan kita nak linkkan ataupun kita nak isi duration dekat sini. Untuk isi duration, ada beberapa cara di mana kita boleh menggunakan by experience ataupun dipanggil expert judgement, ataupun kita boleh mengira dengan cara kita menggunakan salah satu spreadsheet. Contoh kita tahu, contohlah kita nak buat cut and fill, kita tahu kita nak guna jentera apa, dan berapa operator yang ada, berapa foreman yang ada, dan dan daripada situ kita boleh tentukan berapa masa untuk cut and fill tersebut. Contohlah. Okey, contohnya seperti ini, boleh juga kita gunakan. Okey, sebagai contoh, saya ada satu spreadsheet yang kita boleh kira production rate dia berapa, iaitu kita nak tentukan berapa hari berdasarkan saiz kawasan. Contoh aktiviti yang dia buat. Sebagai contoh, saya nak tentukan untuk site clearance ataupun site clearing. Untuk site clearing, saiz yang total area yang diperlukan adalah 15 ekar dan saya dapat 15 hari.
Okey, sebagai contoh. Tapi dekat sini dia boleh tentukan tim dia macam mana. Contohlah dekat sini untuk tim pertama ni dia ada satu excavator, satu bulldozer, lori ada 2, foreman ada 1 dan operator ada 4. Ini adalah untuk tim yang pertama. Sebagai contohlah ada beberapa tim kan, ada sampai 5 tim. Kalau tim ketiga sebagai contoh, dia hanya memerlukan selama 5 hari sahaja, iaitu dengan tambahan excavator, bulldozer dan juga lori truck. Sampai operator pun sampai 12 orang. Sebagai contoh. Contohlah saya tu ubah kepada 10 ekar contoh. 10 ekar dia akan dapat 10 hari untuk tim pertama kalau dia gunakan excavator 1, bulldozer 1, lori truck 1, foreman 1, operator 4. Kalau contoh number of team dia lebih banyak, maksudnya bekerja lebih banyak, machineries lebih banyak, so masa dia akan jadi lebih tepat. Ni kalau kita nak kira lah. Tapi untuk biasanya kita nak kira betul-betul ni agak susah sikit. Biasa kita nak kira betul-betul ni susah sikit. Biasanya kita buat dengan cara by expert judgement lah. Expert judgement. Kalau betul-betul awak nak buat ni boleh lah, maksudnya boleh. Maksudnya kena tahu betul-betul berapa banyak penggunaan yang ada. Sebab by management ni kena tahu, sebab dia duit keluar masuk kan. Untuk kita tahu perjalanan bagi setiap projek awak. Okey. Sebagai contoh untuk part awak, untuk awak adalah perlu menggunakan expert judgement saja, iaitu by experience. Kalau kita by production rate tu takut nanti awak yang kurang faham. At the end awak nak tahu sebenarnya benda tu sebenarnya boleh kira. Macam mana kita nak dapatkan berapa hari untuk setiap aktiviti yang kita lakukan kan, supaya kita boleh tahu exact nilai untuk days, untuk weeks yang kita perlukan. Okey, untuk duration ni sebenarnya kita bukan saja boleh letak dalam days, kita boleh juga letak dalam minute pun boleh, kita letak days pun boleh, kita boleh letak dalam week pun boleh, kita boleh dalam month pun boleh. Sebagai contoh. Okey, saya letak pada kerja tanah ni contoh 25, and then saya enter, dia akan automatic calculate days. Contoh, kalau saya nak dalam week, saya tulis 1W. So dia akan tulis 1WK, maksudnya 1 minggu. Ataupun dalam week atau dalam minit 1 MIN, minit lah. MIN salah je, MIN. Tapi tak logik lah kerja tanah seminit. Tapi saya beritahu yang benda ni boleh. Ataupun dalam month boleh. Contoh 2 month, MO. Dia tulis MONS. Kalau 2 lah, kalau 1 tulis MON aja. So month tu adalah bulan. Tapi kena faham. Kalau contoh kita tulis dekat sini contoh. Contohnya kita tulis kat sini 30 hari. Yes, 30 month pula. Okay, 30 days. Contoh 30 days kita tahu memang sebulan. Tapi kena faham 30 hari bekerja, bermaksud dia lebih sebulan. Contoh, kita set contohlah Contoh dalam seminggu kita set 5 hari sahaja bekerja. Bila 5 hari sahaja bekerja, bermaksud dalam seminggu ada 5 sahaja, 5 hari. Kalau 20 hari, bermaksud kita dah kerja sebulan. Kalau ni 30 hari, bermaksud dia lebih sebulan. Faham tak? Contoh, kita ada sebulan. Kalau sebulan, maksudnya ada 4 minggu. 4 minggu, dalam seminggu kita kerja 5 hari. 5 kali 4 sama dengan 20 hari. Kena faham, duration kat sini adalah duration working days saja. Dia tak termasuk cuti. Working days saja. So, kalau 30 hari ni, kalau saya tulis 30 hari, bermaksud dia lebih daripada sebulan lah. Tu kena faham. Nanti takut nanti kita salah tulis tarikh. Okey, seterusnya ni saya cuba lengkapkan dulu. Dan yang penting lagi satu. Okey, yang penting lagi satu, kena faham, jangan isi pada summary lah, sama seperti video saya tadi. Jangan isi pada summary, iaitu summary dia yang bold, tulisan dia hitam. Dekat sini kan, dekat projek membina ni, tajuk dia prelim ni, jangan tulis. Ni adalah auto collection dia. Alright, so saya akan lengkapkan dulu. Contoh yang ni adalah by experience. Saya lengkapkan satu persatu. Okey. Okey, setelah saya letak duration lah. Kalau awak nak tengok betul-betul daripada letter of what ni kosong lah. Sebab kita baru dapat projek. And then contoh initial 20 hari, set clearing 30, set office 10, post production 30, completion dalam milestone.
And then kerja tanah, yang ni adalah contoh hari dia. Ini by contoh by experience. Kalau by production rate pun boleh, tapi nanti agak lama lah kita buat. So untuk teruskan, and then contohlah dekat sini saya nak dapatkan hari dia, iaitu projek dia memakan masa iaitu sebanyak 430 hari, di mana sepatutnya kita tamat pada kalau ingat sebelum ni kita punya recurring task, kalau perasan recurring task kita sepatutnya lastly adalah recurring task kita pada 27 bulan 12 2021. Tapi kalau tengok kat sini, tengok milestone, kita tutup balik kan. Tengok milestone completion project 14 bulan 7 baru habis. Tapi dah lebih hari lah maksud dia. Sepatutnya kita habis pada tengok ni 14 bulan 7. Sepatutnya kita habis 31 bulan 12 lah maksimum. Sebab kita punya recurring task pun sepatutnya projek ni berjalan selama setahun. So macam mana kita nak kurangkan? Ada cara nak kurangkan. Di sini yang baru kita guna kurangkan, yang kita gunakan predecessor tadi, iaitu kita gunakan start to start, kita gunakan start to finish, kita gunakan finish to finish, kita gunakan finish to start. Macam ni nak gunakan. So kita tengok dulu dekat sini mana yang boleh gunakan. Okay, kalau tengok nombor semua sama kan. Okay, dengan cara apa yang kita boleh ubah? Yang pertama, kita boleh kedepankan, kita kurangkan numbering of days kat sini. Okay, itu pertama lah, kaedah pertama. Kita kurangkan days kat sini. Okay, kalau contoh kita tak nak kurangkan days, tapi kita nak buat, mungkin dia ada yang start sekali, ada yang ada yang start sekali, ataupun ada yang finish sekali. Semua boleh buat. Contoh kalau saya kurangkan duration daripada 45, contohlah kan, saya bagi contoh, awak tengok kat sini kan, dia boleh jadi lebih pendek. Contoh, saya jadikan dia 2 hari. Contoh, ni bagi contoh nak tunjukkan dia punya budget ni berkurang. Tengok dia kecil kat sini. Contoh. Okay, so contoh 45 hari, tapi saya nak staykan 45 hari. Macam mana? Firstly, awak kena tahu, tentukan critical path. Okay, untuk critical path, untuk terangkan dekat sini agak sukar, tapi saya akan terangkan juga dalam video ini macam mana, apakah yang dikatakan critical path, apakah dipanggil laluan kritikal untuk projek tersebut. Okay, untuk mengubah duration supaya duration ni menjadi lebih sikit, adalah kita menentukan critical path dekat sini, dekat kawasan bacat ni. Macam mana? Ada dua cara. Yang pertama, awak klik kanan sini, and then awak pergi show and hide bar style, awak pergi ke critical task. So dia akan warna merah. Warna merah ni adalah critical task. Okay, so yang mana yang merah ni awak boleh tukar kepada number, ataupun awak boleh jadikan, contohlah awak tak perlu tukar kat biru ni, blok A ni awak perlu ubah pada blok B supaya dia akan jadi lebih kurang. Itu masa dia lebih kurang. Sebagai contoh, kalau saya buat contohnya dekat sini kita ada 430 hari. Kalau contoh kita nak ubah pada merah ni, jangan ubah pada aktiviti yang biru ni, di mana dia non critical. Laluan kritikal adalah warna merah. Dan sebagai contoh, saya nak pendekkan waktunya, di mana awak tengok kan, kalau awak perasan, dekat sini adalah dia punya recurring task. Recurring task dia sampai sini je. Tapi kalau duration kat sini panjang pula. Kita nak pendekkan. Okay, contohnya kita nak pendekkan untuk yang ni lah, yang paling hujung ni, iaitu pada post construction kan. Post construction kat sini kita buat start to start. Maksudnya 36 apa dia? 36 adalah testing and commissioning. Kita nak pendekkan dia, ataupun kita nak buat dia start to start. Sama ada kita boleh tulis kat sini SS, ataupun enter, ataupun dengan kita klik 2 dekat sini, kita letak SS, start to start. Okay, awak perasan tadi 430, sekarang dah 400 hari. Dah pendek dah. So, lagi satu cara, selain daripada awak tulis SS, awak juga boleh tulis dengan tambah lag masa. Sama ada kita nak tambah atau tolak masa tersebut. Apakah maksud tambah tolak masa tu? Okay, tambah tolak masa dia, contohlah, awak tengok dekat contoh saya buat pada kerja structure kan, yang merah ni kan. Contoh dia tulis sini adalah predecessor adalah 31. So, saya klik 2 kali. And then dia buat finish to start. Contoh saya memang nak finish to start. Dia memang start dia selepas kerja tanah.
Okey, tetapi saya nak cepatkan dia buat sikit. Maksudnya dia tanah dah siap 20 hari sebelum sepatutnya dia start pada 17, tapi 20 hari sebelum tu dia dah start kerja structure sikit lah. Maksud kita boleh tulis dekat leg sini. Kalau perasan, klik sini ada leg. Kalau kita tulis tolak, contohlah tolak 10, bermaksud dia akan start 10 hari awal. Kalau kita tulis 10 saja, bermaksud dia akan start 10 hari lambat. Siapa nak lambat kan? Contoh kalau lambat ni, kalau barang tak sampai, biasa kita boleh lag dengan berapa hari, 1 atau 2 hari. Kalau contoh kita nak cepatkan, contohlah kita nak jadikan projek ni sampai bulan 12 saja. Contoh, kita buat tolak 20. Sebelum ni, hari dia adalah 400 kan? Pasal sini, hari dia 400. Kalau kita ubah, contoh, tolak 20, dia jadi berapa? Contohlah Okey, tolak 20. Awak tengok dia makin singkat sini dan hari dia dah jadi 380. Okey. Okey, saya try buat dulu sampai habis. Dapat tak sampai kita dapat 31 hari bulan 12 2022. Okey. Okey, ni selepas saya isi predecessor dan successor. Kalau lihat di sini, saya dapatkan finish dia adalah pada 31 bulan 12. Dan kita check pada milestone dia, iaitu tamat pada 31 bulan 12. Maksudnya dalam setahun kita dah siap lah. Dan jangan lihat pada 277 hari ini, di mana 277 hari ini adalah 277 hari bekerja kan. Biasa orang tahu bahawa duration 365 adalah setahun, tetapi kena faham duration kat sini lah duration working days kita. Okay, sekarang ini saya dapat. Macam mana saya ubah? Okay, contoh first saya ubah pada hari ni, saya cepatkan di mana critical dia kat sini. 20 days saya tolak dekat sini, di mana saya lagkan, maksudnya tambah kurangkan masa selama 20 hari. Dan saya buat di mana testing and commissioning dia, dia start dengan post construction. Dia start kat sini. Dia start dengan 36. Okay, so ni start dia dah ke depan lah. And then yang ni saya kedepankan sikit walaupun dia bukan critical. Sebab apa? Sebab nak bagi logik lah projek ni. Takkanlah kita ubah ni 20 ke depan, tapi yang sebab dia blok yang sama, dia bangunan yang sama tapi blok berbeza. Maksudnya mereka bentuk yang sama tapi blok yang beza. Takkanlah blok B kita cepatkan and then blok A kita cepatkan. So dari segi logically pun kita kena hanya kedepankan saja. Tapi yang betul diubahkan adalah pada blok B. Okay, and then yang ni yang berubah, main yang berubah. Ni main yang berubah. And then saya ubah yang ini. And then lagi, okay. Tadi saya dah ubah ni and then saya dapat 4 bulan 1. So saya nak kurangkan betul-betul dapat 31 bulan 12. Saya kurangkan hari ni saja daripada 30 jadi 27. Jadi dengan ni. Kenapa dua ni saya ubah? Sebabnya yang ni adalah hujung post construction dan dia start dengan dua-dua. So saya kena ubah dua-dua hari ni. So dengan ubah ini saya dapatlah ni saya lagi satu saya ubah. Sebab saya nak pastikan logically untuk projek ni lah. Kalau ikut tak ubah pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan critical. Tapi secara logically, kalau blok ni kena pastikan dua-dua kan, untuk siap kan. So ni adalah ni yang saya ubah. And then lastly saya akan dapat hari dia adalah 31 bulan 12 2021. Okay, seterusnya adalah saya akan terangkan berkenaan dengan macam mana kita nak assign resource sebenarnya. Tetapi part kita memang tak sampai tahap assign resource satu-satu, tapi saya akan terangkan jugalah sedikit supaya ia jadi basic untuk awak untuk akan datang. And then ia juga saya akan terangkan juga apakah yang biasa kita belajar dalam ADM, PDM, apakah yang dikatakan kereta kepas, di mana kita buat pada kereta kepas ini, tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya maksud dia. So saya akan terangkan juga untuk part yang ketiga nanti. Alright, so untuk part kedua ni kita dah 30 minit, so saya stop dulu and then saya akan sambung part yang ketiga. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.